Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, kita dapat jumpa balik masih dalam suasana norma baru, masih dalam suasana PKPP yang akan berakhir pada 31 Ogos 2020. Dan tidak pasti sama ada kerajaan akan menyambung PKPP ataupun tidak. Kalau sambung, tambah lagi 2 bulan, rasa saya lah, daripada September sampai Oktober. Kalau tak sambung, tak adalah. Terima kasih kepada jemaah yang mematuhi SOP surau dan masjid. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya wabak ini akan ditiadakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab yang boleh untuk mentiadakan wabak ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, pagi ini saya bawa tajuk kesan yang besar daripada mengambil air semayang. Ketika PKP itu, saya bawa tajuk ni dalam FB Live. Ketika tu orang tak ada. Saya datang surau ni, saya diminta untuk berkuliah tanpa orang, tapi diberikan live. Jadi kita tak pasti siapa yang tengok, siapa yang tak tengok. Kita cakap seorang-seorang je kan. Cakap seorang-seorang, ada live, kita tak pasti siapa yang menonton, kita tak pasti siapa yang mendengar, tak tahu. Jadi pagi ni tajuk yang sama tapi ada sedikit penambahan. Kesan yang besar dalam kehidupan bagi orang yang mengamalkan wuduk sehari-harian. Dia berbeza orang yang berwuduk hanya untuk mengambil air semayang. Berbeza mengambil air semayang dengan beramal dengan wuduk sehari-harian berbeza. Apa makna beramal dengan wuduk sehari-harian? Artinya dia berwuduk sepanjang masa. Bukan hanya nak solat aja. Bukan hanya nak baca Quran. Bukan. Dia berwuduk daripada dia bangun tidur, dia pergi sembahyang subuh, kemudian dia akan berwuduk lagi. Kalau dia batal nak pergi kerja, dia wuduk lagi. Sampai dia di tempat kerja, batal lagi, dia berwuduk lagi. Kemudian berwuduk dia kekal sampai ke zuhur, dia ambil air sembahyang. Kemudian kekal sampai ke asar. Dalam masa wuduk zuhur ke asar tu dia kekal wuduk dia. Kan? Asar ke maghrib batal, dia ambil lagi sampai ke maghrib. Sampailah dia nak tidur, dia ambil wuduk lagi. Bermakna orang ini beramal dengan wuduk sehari-harian. Adakah kita boleh buat macam tu? Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Tak boleh tak apalah, ni perkara sunat saja. Tapi tuan-tuan, dia ni memberi kesan yang besar dalam kehidupan sampai akhir hayat. Wuduk ni. Baik. Tuan-tuan, kenapa wuduk tuan-tuan sekalian? Kenapa kena wuduk? Sebab tempat yang kita basuh wuduk tu semua melakukan banyak dosa. Anggota wuduk yang kita basuh ni tempat yang banyak buat dosa. Antaranya muka. Antara banyak yang buat dosa mata. Kat muka saja mata. Mata ni banyak buat dosa. Dekat mata. Yang kedua iaitu mulut. Mulut banyak buat dosa. Mulut ini bukan wajib dibasuh tapi sunat.
Okey, mata tak wajib basuh, tapi bila kita basuh muka maka dia kena pada mata. Kemudian kita akan basuh mulut, sunat. Okey. Itu. Yang kedua ialah telinga. Telinga ni pun banyak buat dosa, mendengar benda-benda yang tak baik, buat dosa juga. Kemudian tangan bersama. Tangan ni banyak buat dosa. Tangan pun banyak buat dosa. Kemudian tuan-tuan kaki. Kaki banyak buat dosa. Baik. Kenapa kita kena basuh ke semua ni? Sebab bila kita basuh sehari-harian, maka gugurlah dosa-dosa tempat anggota wuduk yang kita basuh. Contoh tuan-tuan sekalian kan. Kita basuh muka kena pada mata. Mata gugurlah dosa mata itu. Dia sebenarnya basuh muka tu membersihkan muka kita, termasuk kening-kening, termasuk mata kita, tatik mata pun hilang kan, termasuklah dekat hidung pun hilang kotoran, termasuklah semuanya hilang tuan-tuan. Gugur semua dosa dekat mata tuan-tuan sekalian. Dia gugurnya dosa dekat mata, sebenarnya lepas tu tak akan tengok lagi benda-benda haram. Itu sebenarnya. Apabila kita wuduk tuan-tuan sekalian, jatuhnya dosa-dosa mata itu sebenarnya tidak akan ulangi dosa mata. Kalau mengulangi dosa mata, bermakna wuduk tu belum memberi kesan kepada anggota yang dibasuh. Ni kata ulama. Tu sebabnya kita kena sehari-harian berwuduk. Lepas ni tuan-tuan sekalian, habis daripada bawa balik daripada kuliah subuh besok, ketika naik motor balik tuan-tuan sekalian, kita batal. Sampai rumah ambillah balik. Adakah ini mudah nak buat? Bukan mudah nak buat. Bukan. Tak semua boleh beramal dengan wuduk ni. Cuma saya nak bagi tahu pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, ingat, wuduk ni kesannya itu. Kesannya membawa kepada dalam kehidupan. Kita akan jaga mata kita sebab wuduk tu menjaga kita punya amal ibadat. Baik. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita membasuh tangan. Kita bermula basuh tangan daripada sini kan. Ada orang basuh tangan daripada sini kan. Kenapa kita dianjurkan membasuh tangan bermula daripada sini? Ni. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab yang banyak buat dosa ialah tangan ni. Ini yang banyak buat dosa ni. Bukan siku yang banyak buat dosa. Yang banyak buat dosa ialah pergelangan tangan ni. Tumbuk orang, belasah orang, ambil benda haram, semualah ni. Sebab inilah yang memegang benda. Kita pegang kan. Faham? Bukan siku yang pegang. Mesti nak pegang ni. Betul tak? Itu sebabnya kita basuh tangan bermula daripada pergelangan tangan sampai ke pergelangan siku. Supaya kita membasuh tangan artinya gugur semua dosa, gugur benda-benda dosa fizik. Dosa tangan ni jatuh terus dia habis, jatuh semua dosa. Di samping itu, bila kita basuh tangan dari segi fizikal, tuan-tuan sekalian, dia membersihkan tangan, betul. Itu sebab kita gosok dia 3 kali, kita menggosok dia. Jatuh kotoran secara fizikal. Dalam masa yang sama, kotoran dosa pun jatuh. Bila jatuh semua kotoran dosa, bila kita keluar daripada melakukan sehari-harian, tangan ni tuan sekalian sepatutnya tidak melakukan dosa lagi. Sepatutnya gitu. Muslimat sekalian, betul tak? Kemudian kita membasuh kepala. Apa artinya kita basuh sebahagian kepala ni? Adakah rambut buat dosa? Adakah kepala kita buat dosa? Tuan-tuan sekalian, dekat rambut kita ni tuan sekalian ada kulit kepala. Dalam kulit kepala kita ni ada otak. Di otak tu dinamakan akal. Akal tu berfikir. Fikiran kita ni kadang-kadang berfikir benda-benda buruk ataupun kita bersangka buruk. Maka kita membasuh sebahagian kepala. Sebahagian kepala ni sini boleh. Yang lebih elok kita basuh seluruh kepala. Yang diajar oleh ulama macam mana membasuh kepala kan, daripada depan ke belakang ditarik balik. Mudah-mudahan gugurlah dosa pemikiran tu. Gugurlah dosa pemikiran kita pada hari itu, gugur. Kan, otak pun segar, kepala pun segar. Itu fizikal. Dalam masa yang sama, pemikiran kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gugur dosa-dosa tu.
Tuan-tuan, penting sangat wuduk ni, tuan-tuan sekalian. Sebabnya wuduk ni kita boleh ambil dengan cara menggunakan air paip ataupun menggunakan air kolah. Betul tak? Itu sebabnya baru-baru ini ada seorang telefon saya nak ambil air kolah, nak buat perbuatan. Kan? Kenapa nak ambil air kolah? Asalnya dia suruh saya untuk ubatkan rumah dia, untuk ubatkan keluarga dia. Saya tak pandai. Saya tak pandai nak ubatkan orang-orang ni. Maka saya pun suruhlah kawan saya. Lepas tu dia mesej, "Ustaz, saya nak ambil air kolah." Tuan-tuan, kenapa nak ambil air kolah kat masjid? Kan? Sebab tuan-tuan sekalian, air kolah itu orang ambil wuduk. Ambil wuduk, masuk balik dalam kolah tu. Maka air kolah tu air kolah yang diberkati. Sebab kita ambil wuduk dekat kolah, berbanding air paip yang kita guna. Air paip kita buka, salah tak guna air paip, tak salah pun. Nak cerita, ambil wuduk guna kolah, orang ambil, dia menyelamkan tangan dia. Maka air tu air yang diberkati, orang ambil wuduk dalam tu. Sebab lebih dua kolah tak masalah. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan, yang kedua, kelebihan air kolah ni, tuan-tuan sekalian, bukan suruh minum air tu. Air kolah ni ialah air yang merakam segala aktiviti yang masjid surau buat. Contoh, apa aktiviti surau? Pertama, azan. Bila azan, air ni merakam tu. Air kolah rakam. Air paip mana rakam? Dia tertutup air tu. Air kolah terbuka. Bila terbuka, tuan sekalian, bila azan, kolah tu dirakam, masuk. Bila ada ceramah pun dia dengar juga, masuk. Imam jadi imam baca, ada air kolah kat luar, dia pun merakam. Itu sebab, tuan sekalian, ada perubatan tradisional ni untuk ubat orang-orang sakit segi rohani ni. Dia suruh cari kadang-kadang 7 kolah masjid-masjid. Jenuh nak cari 7 air kolah masjid tu. Ada ke masjid surau sekarang ada kolah? Ada yang tak ada kolah. Surau saya ada, tapi air kering, saya kata. Air kering, Ustaz. Kering sebab PKP tak boleh guna kolah. Oh ya ke? Mana saya nak cari kolah ni? Pergi masjid lain. Pergi masjid Sebenyih. Masjid Sebenyih ada. Pergi masjid Rincing, kok ada. Pergi masjid Bandar Rincing, kok ada. Ada, tuan-tuan sekalian. Itu sebabnya orang yang ambil wuduk dalam kolah, tuan-tuan sekalian, jatuhlah air dalam air kolah tu balik. Berkat air tu kan. Macam inilah air kita, tuan-tuan sekalian, kan. Kita buka malam Jumaat kan, orang hantar air kan, letak kat depan imam kan, baca Yasin. Dia rakam Yasin tu kan. Mana kita tak boleh kata masuk tak masuk. Mana kita tahu? Allah Ta'ala lah yang izinkan. Masuk air Yasin, bawa balik, bagi anak minum. Asbab air Yasin bagi anak minum. Tiba-tiba anak tu jadi diam, tuan sekalian. Diam je. Dulu banyak bercakap kan, bagi air Yasin langsung diam kan. Mana tahu asbab air Yasin. Isteri banyak membebel, pening kita, dan nasihat tak jalan. Maka kita bawa air Yasin 5 liter besar tu kan, letak kat depan imam, bawa balik kan. Darling boleh minum air Yasin tak? Kenapa? Minum je lah. Minum, langsung diam, tak bebel selama 5 tahun. Sebab 5 liter dia. Tuan-tuan sekalian, baik. Kemudian kita masuk telinga kan. Telinga ni banyak dosa. Telinga ni banyak dosa. Dengar benda-benda yang tak elok. Dengar benda elok dapat pahala, tuan sekalian. Dengar radio yang ada ceramah. Buka YouTube dengan ceramah. Pergi surau dengan ceramah. Pergi surau dengan imam baca ketika semayang kan. Lepas tu dengar orang baca Quran musabaqah. Boleh buka TV dengar pula Quran time kan. Banyak masuk benda input yang baik. Maka dosa itu tak ada. Tapi kita ada masa kita mendengar benda-benda yang tak elok. Kita dengar orang mengumpat, kita dengar lagu-lagu tak baik, maka itu dosa. Maka kita basuh telinga kan. Basuh telinga pula, basuh dengan betul, dengan kesempurnaan. Bukan main basuh-basuh je. Ingat lagi masa saya kecil-kecil, bapak saya buka kaset
kaset tentang wuduk. Masa saya kecil-kecil tuan sekalian, ada nama Ustaz Ghazali Hasbullah. Masa kecil-kecil saya ingat nama Ustaz Ghazali. Tak tahulah dia meninggal tak meninggal. Masa tu saya kecil lagi. Ayah saya dia beli kaset apa tak, kaset ceramah. Dulu kan pakai kaset kan. Pakai kaset tu masuk dalam kereta dengar ceramah. Saya paling ingat kata-kata ustaz ni tuan-tuan sekalian. Dia kata apa? Wuduk yang sangat bagus, wuduk yang sangat sempurna akan membawa kepada solat yang sempurna. Dia kata tiada jaminan orang yang wuduk tak bagus ni boleh sembahyang bagus. Tak. Wuduk yang bagus, yang sempurna boleh membawa kepada solat yang paling sempurna. Kalau solat kita ni hari ni tak bagus, bukan sebab kita tak bagus, wuduk tak bagus. Kemudian kita wuduk bagus, sembahyang kenapa tak bagus? Istinja sebelum tu tak bagus. Tuan-tuan kena cek balik. Wuduk dah sempurna ni. Kita wuduk sempurna, basuh kan, dengan baca doa lagi, baca kita semua 3 kali, basuh kaki dengan keadaan yang sempurna, dengan penuh tawaduk, dengan penuh kesempurnaan, sembahyang masih lagi tak bagus. Cek balik sebelum wuduk, iaitu istinja kita macam mana. Apa istinja? Istinja ni qada hajat. Kita buang air besar, kita buang air kecil. Bagaimana kita menyucikan kedua-duanya yang ini? Kan? Ada orang buang air kecil hanya basuh sikit-sikit saja, tak basuh secara sempurna. Sepatutnya, saya ingatkan diri saya, sepatutnya bila kita buang air kecil, basuhlah dengan sempurna, buanglah sehabis-habisnya, gunakan sabun kalau kita buang air besar. Guna sabun kalau kita buang air besar, tertinggal serpian najis dekat kita punya dubur itu, gunakanlah sabun. Kalau tak ada sabun, tak boleh cakap apa kan? Kita pergi berak dekat berak lah pula, buang air besar. Alamak, berak lah pula, marah orang. Kasar kan ustaz kan? Orang kampung cakap berak je kan? Mana dulu cakap masa kecil-kecil tak ada sebut buang besar. Mana? Buang air besar tak ada. Mana? Berak kan? Tak ada cakap buang besar. Mana? Nak buang air kecil lah. Tak ada lah. Itu kat sekolah. Kat sekolah diajar budak, cikgu nak pergi berak. Berak. Cikgu ajar buang air besar, buang air kecil. Diajar gitu. Sampai ke rumah dia bawa. Mana nak buang air besar. Zaman saya kecil tak ada macam tu. Nak pergi berak tak ada sebut buang air besar. Lambat. Buang air besar 3 ayat perkataan. Berak 1 je. Buang air kecil 3. Koncing 1 je. Senang. Betul kan? Aduh. Okey. Sebab tuan-tuan kita basuh. Dan kaki kita tak basuh sampai lutut kan? Sebab apa? Dia basuh sampai buku lali. Sebab buku lali lah yang gerakkan kaki tu. Ni buku lali tu. Tu sebab basuh sampai buku lali. Sebab kaki kita fizikal memang kotor. Itu sebab bila basuh kaki seboleh-bolehnya kita kena gosok-gosok sikit. Sebab kaki kita memijak benda-benda kotor, abu-abu. Boleh saja. Kita wuduk air turun boleh, tak masalah. Kalau siapa ada kesempatan, bila air turun, kita sapu-sapulah sikit sebab buang kotoran. Kaki kita banyak daki. Khususnya yang sebelah kanan dan sebelah kiri ni. Kan? Banyak daki, hitam-hitam tu. Gosok sikit, daki keluar banyak. Kan? Dah lah pakai stokin. Kan? Keluar-keluar busuk pula. Situ daki banyak. Ambil wuduk, tuan-tuan sekalian, sembahyang zuhur, gosok sikit. Ui, daki hitam keluar. Itu fizikal. Fizikal kaki itu Allah bersihkan. Bila bersih tuan sekalian, kita pun seronok nak sembahyang. Tapi dalam masa yang sama, segi tersiratnya dosa kaki pada hari itu gugur seperti gugurnya daun-daun kering, tuan-tuan sekalian. Kaki kita pergi mana tuan-tuan sekalian? Kaki kita yang baik ni pergi mana tuan-tuan sekalian? Macam tuan-tuan, saya yakin tak ada pergi tempat-tempat mengarut. Tapi tuan-tuan mesti ingat, kaki bawa pergi kedai mamak, contoh pergi kedai warung-warung, kawan ajak. Kaki bawa kaki bawa sampai situ minum kan? Tapi dekat situ ada dosa mulut, ada dosa mata. Siapa yang bawa? Siapa punca bawa ni? Kaki lah punca, kau lah punca. Kalau kau tak bawa, aku tak tengok benda buruk. Kalau kau tak bawa, aku tak cakap benda mengumpat dekat kedai kopi sekarang.
Kaki dah punca dia. Kakilah punca tuan-tuan sekalian. Mata jadi baik, mulut jadi baik, telinga jadi baik. Contoh tuan-tuan sekalian, start motor tuan-tuan sekalian, start motor pergi surau. Baik. Siapa yang bawa ni? Mestilah kaki yang bawa. Sebab tangan yang press. Tangan ni punca ni. Tangan ni punca. Apa tu motor bergerak. Walaupun tangan ni punca, punca utamanya kaki juga. Apa dia? Start motor. Breng kan. Breng. Kaki juga. Ataupun dia pakai starter. Kan tangan juga. Kalau tak ada tangan ni, tak gerak motor. Kan? Bunyi burung. Tuan-tuan sekalian. Okey? Jalan. Sampai ke surau tuan-tuan sekalian. Semuanya dalam keadaan baik. Tengok imam. Tengok sejadah. Tengok Quran. Tengok karpet. Tengok macam-macam. Tengok waktu sembahyang. Semua baik-baik. Hari itu dalam saat ini mata semua tengok benda-benda baik. Tuan-tuan sekalian. Lalu pula bini orang keluar daripada tu. Tengok bini orang pula. Dosa lagi. Tengok. Oh. Kan? Akak keluar tengok. Kita tengok. Oh cantiknya. Dosa pula. Tetap ada dosa tuan sekalian. Maka kita berwuduk balik. Kita gugurkan kita punya dosa-dosa kecil dengan mengambil air sembahyang. Habis tentang itu. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian. Itu sebabnya mustahil penjahat itu jaga wuduk. Mustahil penjahat itu jaga wuduk. Mustahil orang yang suka berbohong jaga wuduk. Sebab kata ulama, orang yang jaga wuduk maka Allah akan jaga kamu. Mustahil orang mengumpat jaga wuduk. Mustahil, kata ulama. Mustahil. Orang yang berwuduk ni memang Allah jaga. Jangan sampai orang wuduk buat maksiat lagi. Ingat, jangan sampai. Kita ni berwuduk tapi masih buat maksiat. Apa sebabnya? Kaji balik. Apa sebab ni? Wuduk lagi, semayang lagi. Wuduk lagi, semayang lagi. Sampailah kita tidak buat maksiat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang kedua tuan-tuan sekalian, saya nak bagi kepada tuan-tuan sekalian. Dalam wuduk tuan-tuan sekalian, yang saya sebut tadi, maknanya semua dosa-dosa gugur tuan-tuan sekalian. Ada satu lagi benda yang terlepas pandang oleh orang yang berwuduk, iaitu doa lepas wuduk. Dalam doa lepas wuduk, dia ada dua komponen penting dalam tu. Dua komponen penting, iaitu doa supaya kita minta Allah Ta'ala hapuskan dosa kita, dan minta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bersih. Apa doa tu? Waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dua. Itu doa selepas mengambil wuduk kan? Doa itulah kita baca. Ya Allah, lepas wuduk kenapa taubat? Patut taubat dulu baru wuduk. Kan? Ulama sebut, ialah lepas kita wuduk tuan-tuan sekalian, dosa semua dah gugur. Kemudian kita waj'alni minat tawwabin. Kita ya Allah taubat lagi ya Allah. Taubat dosa-dosa sebelum nak semayang ni. Dosa-dosa sebelum nak sampai ke surau ni tuan-tuan sekalian. Kita minta ya Allah, aku minta taubat ya Allah. Nak semayang ni, ya Allah aku minta taubat ya Allah. Sebab yang kita wuduk ni dosa anggota tubuh badan saja. Doa tu kita menggugurkan, minta taubat dosa-dosa yang lalu sebelum kita menunaikan sembahyang tuan sekalian. Lepas tu waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersih fizikal dan rohani. Tu doa tu penting. Maka tuan sekalian, Nabi kata, tengok ni. Nabi kata orang-orang yang selepas wuduk dengan sempurna, kemudian dia membaca doa wuduk, maka dibuka pintu syurga yang 8, boleh masuk mana-mana pintu yang dia suka. Tuan-tuan lepas wuduk je, cari arah kiblat kalau boleh. Doa la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Amin. Kata sekalian, maka Nabi kata tuan-tuan akan diberi 8 pintu syurga. Masuklah mana-mana yang tuan-tuan nak. Ya Allah, mudahnya. Cakap mudah, nak buat payah. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, bila nak tidur tuan-tuan sekalian. Baik, baru ni saya dengar kuliah daripada seorang ustaz, daripada seorang tuan guru ya. Dia kata, amalan nak tidur ni kita kena buat sehabis baik.
Sebab kita nak tidur, maka kita akan jadi pra kematian. Maka nak tidur ni tuan-tuan sekalian, ingat syaitan ni dia punya jahat. Syaitan ni dia punya jahat. Syaitan ni dia ikat kat kita, dia ikat 3 tali. Dia ikat 3 tali kat kita. Dia ikat kuat-kuat dia ikat. Tuan-tuan sekalian, kita ambil wuduk, kita tidur, dia ikat tau. Dia ikat tadi tuan-tuan sekalian. Bila nak bangun bukan senang tu. Tuan-tuan, bila nak bangun tidur nak sembahyang subuh ni tuan-tuan, bukan senang. Tuan-tuan memang senang lah, tuan-tuan dah biasa. Tuan-tuan bangun ni pun sebab 3 perkara ni juga. Yang Nabi kata orang-orang yang bangun subuh ini boleh bangun bila 3 perkara ni dia buat. Pertama, bila dia bangun, dia teringat Allah. Bila teringat Allah, maka satu tali itu terbuka lah. Kemudian dia itu berwuduk, maka terbuka satu tali. Kemudian dia sembahyang subuh, terbuka satu tali. Makna tuan sekalian, saya menggambarkan orang yang boleh bangun subuh ni pahlawan. Sebab dia melawan syaitan. Sebab syaitan dia ikat 3 tali kuat-kuat. Dia memang ikat kuat-kuat tuan sekalian. Jangan bangun. Itu sebabnya budak-budak kita, budak-budak remaja yang memang susah nak bangun, yang liat-liat ni, dah lah liat bangun, syaitan ikat lagi tuan sekalian, memang susah nak bangun tu. Maka bila budak kita boleh bangun subuh, tuan-tuan, bangun subuh bukan senang, kecuali memang dah biasa, orang itu layak diberi gelaran pahlawan subuh ataupun subuh warrior, sebab dia boleh bangun tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian. Baik, itu satu. Kemudian tuan sekalian, bila kita nak tidur tuan-tuan sekalian, tolonglah beramal dengan amalan ini. Sebab kata ulama ni, sesiapa yang beramal dengan amalan ini, dia kata apabila kita nak mati besok, maka kita dengan mudah boleh menyebut kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, bila kita nak nazak besok, kita nak mati boleh menyebut kalimah la ilaha illallah. Itu yang kita nak. Adakah kita boleh sebut benda tu? Kita tak pasti boleh sebut ke tidak. Walaupun datang anak kita talkinkan kita, kalau Allah tak izin cakap, tak boleh cakap. Anak datang, ayah la ilaha illallah, ayah tak boleh cakap, Allah tak izin. Ni semua Allah tak izin. Maka yang saya dengar itu, dia kata nak tidur ni ambil wuduk. Ambil wuduk bukan senang nak tidur, ambil wuduk. Ayatul Kursi 3 kul, doa, tiup. Semua habis, sapu dah tempat-tempat mana sapu. Kemudian jangan lupa menyebut kalimah thayyibah ini sebelum tidur, la ilaha illallah, sebanyak mana yang kita boleh sebut. Kerana kita nak mati sementara tidur. Dan salafus soleh dia tak nak mati dalam tidur. Ingat, orang-orang soleh ni tuan-tuan sekalian, yang dulu-dulu ni, mereka tak nak mati dalam tidur, tak mau. Sebab apa? Sebab tidur ini tak dapat buat ibadah. Mereka nak mati ketika dalam ibadah. Tidur bukan ibadah, tidur kerehatan. Kalau boleh, mereka nak mati dalam ketika mereka berzikir kepada Allah. Macam ulama-ulama Malaysia ni tuan, ketika nak mati itu, dia bukan tidur. Dia tak tidur, dia baring, kan? Lepas tu meninggal. Ataupun ketika duduk hospital, tak tidur, meninggal. Ketika itu mereka berzikir la ilaha illallah, tak tidur pun, tak tidur, kan? Tetapi kalau kita tidur juga, kita mati dalam tidur, ingat kata ulama ni, buatlah persediaan sebelum tidur. Antaranya yang saya sebut tadi, apa dia? Berwuduklah kamu, baca ayatul kursi, baca 3 kul, baca doa la ilaha illallah 5. Kalaulah mati dalam tidur, artinya mati sebelum itu kita buat persiapan ending yang baik. Yang terakhir, saya akan sebut pasal wuduk tuan sekalian, iaitu wuduk tuan sekalian. Lupa saya nak beritahu tuan sekalian, kata wuduk ni tuan sekalian, orang sebut wuduk W-U-D-U-K kan. Wuduk tu sebenarnya waw dot, waw hamzah, wuduk dot. Kalau kita sebut
Wuduk bukan dot, berbeza makna. Wuduk ni tuan-tuan sekalian, asalnya perkataannya daun. Dal waw hamzah, iaitu daun. Daun ni artinya apa? Cahaya terang. Erti wuduk ni asalnya daun, cahaya terang. Bila ditambah waw depan dia, wu jadi wu kan, wu tu, waw wu, maka daun jadi duun. Wuduk. Bila sebut wuduk, berbeza makna apa dia? Tadi daun, cahaya yang terang. Tengok wuduk, daun, cahaya yang terang. Wudu'un, sinar yang sangat terang, aura yang nampak kebaikan. Wuduk. Ni siapa yang wuduk, maka nampak dia punya sinar yang sangat terang. Nampak? Oh, kepentingan wuduk tu sekalian kan, kita ambil maka sinar yang sangat terang. Tentu ambillah wuduk. Baik. Jadi saya akhiri dengan satu kisah daripada seorang ustaz cerita. Saya suka dengan ustaz ni bagi cerita. Ustaz Syamsuri nama dia. Itu saya dengarlah. Saya dengarlah kisah dia ni dalam kuliah dia, yang tak ada kaitan dengan wuduk pun, tapi saya suka nak cerita kisah ni tentang seorang ayah yang banyak duit, jutawan. Saya dalam Facebook ni banyak orang post tentang ceramah-ceramah. Ada yang ceramah sejam, ada yang ceramah 5 minit, ada yang ceramah 10 minit je. Tapi saya itu, Ustaz Syamsuri dia cerita pasal kisah seorang ayah jutawan, duit banyak. Kisah ni benar. Jutawan, banyak duit. Sebelum dia mati, dia panggil anak-anak dia. Kumpul. Kan, panggil, wahai anak-anakku. Bagus kat tuan sekalian, kita ni bila dah rasa macam nak mati kan, kita panggil anak-anak kita lah. Panggil semua balik, call. Semua anak ayah balik. Kenapa ayah? Ada wasiat ayah. Ada benda ayah nak cakap ni. Balik semua. Termasuk anak-anak menantu kan. Duduk atas meja. Kan, dengan isteri belah kanan, anak-anak belah kiri. Anak 4 orang duduk. Kita panggil. Macam ayah ni duit banyak. Dalam bank berjuta duit. Panggil, wahai anakku, sebelum ayah mati, ayah nak pesan pada korang semua, kalau ayah mati, dalam laci ayah tu ada satu stokin, ada stokin buruk yang berlubang. Gitu dia kata gitulah. Ada stokin buruk yang berlubang. Nanti bila ayah mati, selepas dimandikan, setelah dibersihkan, maka sebelum kapan tu, tolong pakaikan stokin buruk ayah pada kaki ayah. Stokin buruk tu, itu stokin tu legend lah, dia simpan. Dia tak buang stokin tu sebab dia pakai waktu dululah. Berlubang. Kan? Lubang. Lepas tu besok ke bila tak, ayah dia meninggal. Ayah meninggal. Kemudian ini cerita tuan-tuan, ini bukan hadis Nabi, cerita je, cerita. Iktibar. Bila ayah meninggal, anak-anak mandikan arwah ayah. Mandi tuan-tuan sekalian. Lepas tu habis mandi, imam pun datang. Imam datang, anak bagi tahu, wahai imam, ayah dah pesan semalam. Kenapa? Ayah suruh lepas mandikan dia, tolong pakaikan stokin buruk ni yang berlubang kat kaki dia. Hish, mana boleh? Tak pernah buat orang, kata imam. Tak, saya tak benar kan? Tak boleh tuan apa imam. Ayah suruh juga ni. Ayah semalam dia wasiat begitu. Dia wasiat supaya pakaikan stokin dia. Mana boleh gitu dia kata. Dah mati-mati lah. Tak payah nak pakaikan kapannya. Oh ya ke? Lepas tu oleh kerana ada clash antara imam dengan anak-anak, maka ada anak seorang ni dia pun pergi jumpa peguam ayah dia. Jumpalah Sulaiman Akhlaqan. Maknanya tuan sekalian, maknanya dia pergi jumpa peguam ni, rupanya ayah ni ada peguam. Ayah ni ada buat wasiat. Kan? Jumpa Sulaiman Akhlaqan. Jumpa tuan sekalian, bukan nama dia Sulaiman Akhlaqan. Maknanya peguam. Pergi jumpa tuan sekalian, dia kata betul, ayah awak ni ada buat wasiat. Ada file. Buka. Kan? Buka. Peguam baca.
Wahai anak-anakku, ni wasiat ayah ni. Maksud dia sekarang pun dah ada orang buat wasiat kan. Tu dia wasiat bayarlah sikit. Wasiat tu nanti akan diedarkan pada anak-anak bila mati ke mak ayah kita. Wahai anak-anakku, ayah tahu sekarang kau sedang bertelagah dengan imam pasal stokin. Nampak? Bukan stokin yang ayah ingin ceritakan. Sebenarnya kan, wang ayah yang berjuta itu tidak akan dapat tolong ayah masuk dalam kubur pun. Tak akan masuk dalam kubur pun wang-wang ni. Tak ikut pun, apatah lagi stokin yang buruk itu. Stokin yang buruk ini, kata ayah dia, tidak akan dapat membawa ayah ke kubur. Yang dapat membawa ayah ke kubur adalah amalan-amalan ayah sahaja. Kan? Itu sebenarnya ayah nak bagi tahu tentang stokin buruk yang disimpan dalam laci, supaya kita membawa kebaikan. Duit yang banyak itu, tuan-tuan sekalian, bagi yang dah makin tua ada duit, saya sarankan banyakkanlah bersedekah. Habis pun habislah. Anak yang tinggal, biarlah dia itu mencari duit sendiri. Yakinlah bahawa rezeki itu Allah yang tetapkan, Allah yang bagi, tuan-tuan sekalian. Orang risau apabila anak tak dapat makan. Tak, tuan-tuan, setiap anak Allah dah tetapkan rezekinya, tuan-tuan sekalian. Apa yang berlaku hari ini cuma ketetapan Allah. Apa yang berlaku sekarang yang kata ada virus baru, tuan-tuan sekalian, itu semua ketetapan Allah. Semua Allah dah tetapkan. Kita tak boleh nak cakap apa dah. Kita cuma berdoa kepada Allah Ta'ala saja. Ya Allah, bantulah kami, mudahkan kami, ya Allah. Itu saja, tuan sekalian. Okey, mudah-mudahan pada pagi subuh yang ringkas ini, tuan sekalian, tak boleh panjang-panjang subuh ni, kita pun mengantuk. Mudah-mudahan saya dan tuan-tuan menjadi orang yang soleh, jadi orang yang muslih. Soleh itu orang yang baik diri sendiri. Muslih, buat baik dengan orang, taat perintah Allah, taat perintah Rasul, taat perintah ulul amri. Taat perintah ulul amri, kita punya pemimpin-pemimpin yang baik-baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Mohon kemaafan. Kita sambung pada bulan depan dengan tajuk-tajuk yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.